96 ayat daripada surah Al-Waqi'ah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya sebagai amal-amal saleh. Dalam surah Al-Waqi'ah ini, ada diulang ataupun disebut dua kali ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah, bismi rabbikal azim, dengan menyebut Tuhanmu, nama Tuhanmu yang maha agung. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya kita banyak bertasbih, menyebut nama Allah, Tuhan yang maha agung. Antaranya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat ini. Antara lain, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kalimatani, dua kalimah ini, khafifatani 'alal lisan, tersangat ringan disebut pada lidah. Mana dua kalimah ini mudah aja disebut pada lidah. Tetapi ia saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan maknanya besar ganjaran pahala. Kalau tuan-tuan semua, hadirin hadirat ataupun sidang pendengar sekalian, pergi ke kedai emas, nilai emas itu makin berat, makin mahal nilaian. Seria berat, 2 ria berat orang panggil. 10 ria berat berapa. Jadi lagi berat emas itu, lagi tinggi nilainya. Apa sahaja pun yang kita jual beli dalam urusan timbang menimbang, lagi berat, lagi mahal nilainya. Lebih-lebih lagi lah dua kalimah ini. Dua kalimah ini sebenarnya tak dapat nak dinilai dengan harta benda, wang ringgit. Misalnya kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini perkataan yang paling ringan. Paling ringan kita sebut antaranya. Kenapa ulama bincang? Kenapa kalimah ini orang yang hampir mati dia boleh sebut kalimah ini paling ringan? Sebab kalimah ini tidak ada huruf isti'la. Tak ada huruf dad, tak ada huruf kha, tak ada huruf ain, sukar nak sebut. Bahkan lidah aja bergerak. Kita kata king bawah pun tak bergerak. La ilaha illallah. Kalaulah semua tak berdaya dah semua, kaki tak boleh bergerak, tangan tak boleh bergerak, mulut pun tak boleh nak mengunyah, tetapi kalimah ini boleh disebut. La ilaha illallah. Tengok saya sebut, tak bergerak pun bibir saja. La ilaha illallah. Ringan saja. Tetapi sedang pendengar tahu tak nilai kalimah ini? Kalimah ini Nabi beritahu seandainya satu neraca diletakkan langit dan bumi. 7 petal langit dan bumi di sebelah neraca satu, yang sebelah lagi diletakkan kalimah la ilaha illallah. Nescaya lebih berat kalimah la ilaha illallah. Lidah aja bergerak. Tetapi ingat, kalimah ini bukan senang nak diucapkan. Walaupun ia mudah disebut, ringan disebut, tetapi ia sukar nak disebut. Kerana apa? Kerana ucapan kalimah-kalimah zikir, bertasbih dan sebagainya, keluar daripada hati. Hati yang keras, hati yang lalai, tak mungkin akan membuahkan hasil terpancar pada lidah untuk menyebut kalimah ini. Umpama misalnya, setiap hari kita boleh bercakap,
berjam-jam kita sembang dengan rakan kita. Dengan telefon kita boleh bercakap setengah jam, kadang-kadang kita bercakap dengan kawan-kawan kita, dengan rakan kita. Kita bermesyuarat. Berjam-jam kita boleh bermesyuarat. Tetapi terkadang-kadang dalam majlis zikir, 5 minit pun kita terasa lama. Apatah lagi setengah jam, 5 minit pun terasa lama. Contohnya, lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun, berapa ramai orang dah bangun meninggalkan majlis zikir. Padahalnya, zikir selepas solat itu afdal, paling afdal. Tetapi, berapa ramai orang tak nak tunggu istighfar kepada Allah 3 kali. Berapa ramai orang yang tak sanggup nak sebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu, Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La syarikalah, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lahul mulku, milik Allah segala pentadbiran, segala kerajaan, segala urusan ini milik Allah. Walahul hamdu, dan milik Allah, tertentu bagi Allah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalimah ini sangat besar nilainya, tetapi kita tak ada masa nak sebut. Walaupun kita masih berada atas tikar sembahyang, atas sajadah, masih dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suasana ibadah, tapi tak tersebut. Berapa ramai di kalangan kita. Tu yang salat, apatah lagi yang tidak salat. Yang tak ke masjid, yang tak baca Quran, yang tak berzikir. Tapi ini yang kita sudah berada di masjid ataupun baru selesai solat, nak minta maaf dengan Allah pun tak maaf. Istighfar pada Allah, mana minta ampun, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalau bahasa Kelantan, Tuhan, maafkan hamba, wahai Tuhan, maafkan saya. Dalam solat tadi saya ada lalai. Dalam solat tadi saya ingat anuan ingat belaka. Dalam solat tadi saya terlupa. Dalam solat tadi saya tidak khusyuk. Maka mohonlah ampun dengan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nak nyatakan di sini bukan senang nak sebut kalimah-kalimah seperti ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala berikan kepada kita ruang seperti ini. Selepas salat ini bukan ramai orang yang ada masa yang dapat beri masa untuk belajar. Tetapi Allah memilih kita dapat memberi ruang untuk belajar. Mendengar ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Allah, dan mendengar ungkapan-ungkapan nasihat agama kita. Yang mana dengan nasihat-nasihat agama inilah yang merupakan buah-buah daripada taman-taman syurga. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah hasilnya, petiklah buahnya. Apa dia? Taman-taman syurga itu, ya Rasulullah. Majlis zikir, majlis Al-Quran, dia bacakan Al-Quran, majlis mengingati Allah Ta'ala, hilaquz zikr, halaqah zikir. Maka itulah taman-taman syurga. Bila kita melazimi berada di taman-taman ilmu di dunia ini, insya-Allah Allah memilih kita untuk berada di taman-taman syurga di hari kiamat. Baik. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ini 2 kalimah ini pemperak amal kita. Ada satu lagi kalimah.
yang saya sering sebut pada siri pengajian kita yang lalu. Seorang lelaki yang mana, ini kisah ini disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Seorang lelaki yang ditimbang amal dia. Ditimbang amal dia, tiba-tiba didapati ringan amal soleh dia, ringan. Berat amal jahat. Bila ringan amal soleh bermakna berat yang sebelah lagi dosa-dosa. Dah tentulah bila berat dosa ini tidak ada lain tempatnya akan diumpan ke dalam neraka dalam jangka masa yang tertentu. Maka dia menangis, lelaki ini menangis. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, ambil satu lagi yang belum ditimbang untuknya. Lelaki ini tertanya-tanya, apakah itu amalan? Yang adakah dengan amalan itu dia boleh memberatkan amal solehnya? Lalu dikeluarkan satu cebis kertas dan diperintahkan supaya letak ahli amal soleh, letak di sebelah tim amal soleh. Maka dengan izin Allah, amal solehnya terus memberat dan ringan amal jahat. Dia memuji-muji Allah, wahai Allah, saya ingin melihat apakah yang ada dalam lipatan kertas itu, cebisan kertas itu. Lalu dibentangkan kepadanya tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalimah ini ada dalam hati. Karena kalimah ini dengan rahmat Allah Ta'ala, kamu dipersilakan ke syurga. Sebab itu tuan-tuan, hadirin, hadirat yang saya kasihi sekalian, jangan pandang remeh kepada amal soleh yang kita lakukan. Walaupun pada pandangan kita kecil, tetapi pada sisi Allah tersangat besar. Tersangat besar nilainya. Sekali sebut subhanallah, besar nilainya. Dalam syurga nanti akan diangkat naik setinggi-tinggi darjat bagi mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, antara kalimah-kalimah yang sangat dikasihi Allah. Habibatan ila rahman, tersangat dikasihi oleh Allah, Tuhan yang maha pemurah. Bila Allah Ta'ala kasih pada kalimah ini, sudah tentulah Allah Ta'ala juga akan mengasihi orang yang selalu menyebut kalimah ini. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu dengan menyebut Tuhanmu yang maha agung. Allah Tuhan yang maha agung. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Jadikan lidah kita sentiasa menyebut kalimah ini. Alhamdulillah. Satu perkara. Yang kedua, Allah Ta'ala bertanya. Hanya nak beritahu persoalan. Kita lihat kepada ayat ayat 68. Cuba lihat kepada ayat 68 surah Al-Waqi'ah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء, apakah tidak kamu melihat, perhatikan al-ma, air, kepada air, alladhi, yang tashrabun, yang kamu minum itu. Afara'aitum, kamu tengok dengan mata hati kamu dan kaji dengan ilmu yang ada. Allah berikan satu ilmu, cuba renung-renungkan, fikir-fikirkan, kajilah. Afara'aitum, apakah kamu tidak perhati, tidak tengok? Al-ma, air, alladhi tashrabun, yang kamu minum itu. Sangat-sangat menghilangkan haus dan dahaga.
Air ini sangat penting. Cuba bayangkan bagaimana kalau air tak ada. Kecoh. Air ada air yang berkarat, air yang hitam, air yang keruh, air yang pencemaran, toksik, sebagainya. Semuanya ni. Jadi masalah bila air kotor. Tetapi Allah kurniakan air yang bersih kepada kita. Air mutlak. Air mata air, air hujan, air sungai, air perigi dan sebagainya. Semuanya ni adalah air yang sangat halus molekul. Penapis yang direka misalnya. Ada satu teknologi daripada Jepun, daripada Korea misalnya, yang dia tapis air di tempat kumbahan. Air kita ke air car, air longkang, yang hitam, yang bau busuk. Tapi bila masuk dalam penapis itu, keluarnya air jernih, tak ada bau dan sangat-sangat jernih. Bermakna segala warna, segala bau pun tak dapat meresap masuk melalui alat tapisan, tetapi air boleh melaluinya. Bermakna molekul air, zarah air tersangat halus. Tersangat halus. Penapis tu boleh tapis, warna pun tak dapat masuk melalui. Apa ni, bau pun tak dapat melalui. Dapat ditapis bau pun air longkang yang busuk. Misalnya kita air kumbahan. Satu ketika dahulu ada diviralkan sejenis air yang ditapis, air kumbahan. Ini tapis daripada Singapura misalnya. Ada satu ketika dahulu yang viral, orang kata air ni new water, sebagainya, air baru yang ditapis daripada kumbahan. Bagaimana air pada tempat kumbahan yang kotor dengan najis itu dapat ditapis, keluarnya air yang bersih, jernih. Tak ada bau, tak ada warna. Bermakna air itu sangat halus molekulnya, sehingga semua benda-benda tak dapat masuk, tapi air boleh masuk. Begitu jugalah dalam dengan urat saraf kita. Kita minum, nampak air segelas, kita minum, tapi bila kita minum, kita merasakan kesegaran. Ya, bila kita terasa ialah bila kita berbuka puasa. Bila kita masing-masing menunggu masa untuk berbuka puasa, tiba-tiba kedengaran azan, dikumandangkan azan, kita pun berbuka puasa dengan air mineral, air sejuk. Alhamdulillah, di kala itu terasa nikmatnya kita meminum. Terasa air itu merusak ke setiap urat saraf kita, sejuk, berasa air itu masuk menyerap dalam badan kita. Itulah satu rahmat Allah Ta'ala yang menyediakan air. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun? Kamu tak tengok, kamu tak perhatikah pada air yang kamu minum? Sengaja Allah jadikan dekat mulut kita ni, ada hidung di sini supaya hidu makanan kamu. Masih elok ataupun busuk. Mata pun tumpukan kepada makanan ataupun minuman. Dekat mulut kita ni ada mata pun, ada hidung untuk mencium bau makanan atau minuman yang kita minum itu. Kalau makanan itu baunya lazat, maka menambahkan kelazatan dengan baunya yang menyelerakan, rasa yang sangat lazat, menambahkan rasa nikmat Allah. Maka cuba perhatikan minuman yang kau minum itu. Antum anzaltumuhu minal muzni? Adakah kamu yang menurunkan air hujan itu daripada awan? Takungan. Asalnya awan tu apa? Awan itu bentuknya asap. Kita naik kapal terbang. Kapal terbang masuk dalam awan, kumpulan awan. Nampaknya berketul-ketul bagaikan batu. Tetapi kapal terbang boleh masuk. Boleh langgar awan itu, tak ada apa-apa pun. Tetapi dalam awan itu rupanya tapungan air dia. Bila dicurahkan banjir satu Kuala Lumpur. Banjir di Lembah Kelang. Banjir di Serata.
Di Kelantan pernah banjir besar, menenggelamkan beberapa jajahan di Kelantan. Hujan beberapa hari saja, beberapa jam saja sudah berapa banyak air takungan dalam awan. Jadi Allah Ta'ala minta kita perhatikan bagaimana awan itu proses. Allah Ta'ala menyatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan air daripada awan itu dengan qadar tertentu, dengan taburan hujan. Taburan hujan sekali hujan. Kenapa ramalan cuaca ataupun meteorologi boleh ramalkan hujan begini-begini? Antara lain dia kaji melalui taburan hujan. Taburan hujan tahunan. Apabila taburan hujan tahunan itu belum mencukupi dan dijangka sekian banyak lagi, beberapa lagi jumlah air yang belum turun, maka dijangka akan turun. Itu yang antara faktor yang diambil kira oleh mereka yang terlibat dengan kajian cuaca ini. Bermakna Allah Ta'ala naikkan air daripada pemanasan matahari, air laut naik ke udara, naik ke awan, air sungai, air tasik naik. Allah Ta'ala tahu berapa titisan, berapa zarah molekul yang naik. Sebab itu juga akan diturunkan ke bumi. Maha mengetahuinya Allah Ta'ala. Berapa banyak air yang naik ke udara dan akan turun semula ke bumi dan meresap ke dalam bumi. Jadi Allah yang menurunkan hujan. Maka bersyukurlah kepada Allah yang mengurniakan hujan, mengurniakan air kepada kita yang dapat kita minum dengan baik. Jadi aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamu yang menurunkan air hujan itu atau kami yang menurunkan? Jawabnya Allah yang menurunkan air hujan. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kemarau, maka dah tentulah manusia tak dapat berbuat apa-apa. Sekali nak buat hujan tiruan, hidrogen dan sebagainya, memakan jumlah yang ratusan ribu nak pembenihan awan itu. Tiba-tiba dilakukan pembenihan awan, tiba-tiba awan tak turun. Berapa kali buat pembenihan awan tak turun. Kadang-kadang pembenihan awan supaya turun di tadahan air, tapi turunnya di laut. Angin bawa pergi, turun hujan di laut. Jadi Allah lah yang meniupkan angin, Allah lah yang menurunkan hujan dengan rahmat Allah. Baru-baru ini hujan lebat di Makkah. Hujan lebat di Jeddah. Bahkan beberapa hari sebelum itu kita difahamkan bahawa Imam Masjidil Haram telah melakukan solat istisqa, minta turunkan hujan. Nak gambarkan bahawa mohonlah pertolongan Allah. Allah lah yang menurunkan hujan daripada angin, daripada langit ataupun daripada awan dan menimpa bumi dan mencurah-curahkan air yang sangat bernilai, sangat berharga. Oleh itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan air kepada kita dan kita boleh minum. Kita boleh meminum air itu untuk menghilangkan dahaga dan untuk memberikan kesihatan kepada kita, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya memerlukan air. Tapi ingat, suatu masa nanti dekat dengan kiamat, dunia ini akan kering gersang. Kepanasan cuaca, kepanasan global dan sebagainya, itu Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Menggambarkan bahawa dunia ini bukan tempat selama-lama untuk kita tinggal. Kita semua akan berpindah ke alam akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Kita bermohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memilih kita daripada kalangan mereka yang mendapat ganjaran syurga daripada Allah Ta'ala. Syurga daripada Allah Ta'ala untuk hamba-hamba. Termasuk kita insya-Allah.
lazimilah menyebut nama Allah. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Alhamdulillah Ustaz Fikri atas perkongsian ilmu dan juga pencerahan dari tazkirah asal itu tadi, dan juga terima kasih memimpin bacaan surah Al-Waqiah dan buat kami semua di kelab sahabat kita Al-Quran ini, dan barakallahu fikum buat para jemaah sekalian yang sedih buat luangkan masa ke akhir majlis ini, dan sama-samalah kita mengambil ibrah dan apa yang disampaikan oleh Ustaz itu tadi, dan saya mewakili pihak pengurusan juga mohon maaf jika ada salah bicara pada saya yang seperti itu yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah pada majlis seterusnya kita akan bertemu lagi dalam jam 8 malam ini bagi surat tadabbur surah Al-Hijr bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Azhar, dan bagi menemukan majlis Ustaz bila boleh tutup dengan tasbih kafarah dan selawat. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.